Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam cinta sejarah buat rakan-rakan guru sejarah dan murid-murid tingkatan 4 2021 dan seterusnya. InsyaAllah kita bersiaran dalam siri Cakna Sejarah bersama Cikgu Daniel bagi slot bab 2 Kebangkitan Nasionalisme, subtopik 2.1 Maksud Nasionalisme. Semoga perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada rakan guru dan murid-murid, ditambah lagi dengan wabak COVID-19 yang menyebabkan kita terpaksa melakukan PDPR daripada rumah. Okey, so untuk hari perkara pertama yang cikgu nak berkongsi adalah maksud nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme boleh diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Okey, ada 5 kata kunci dalam maksud nasionalisme. Yang pertama adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, semangat kebangsaan. Yang ketiga, perjuangan menentang penjajah. Yang keempat, pembelaan terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan asing. Ingat ya, ada 5 kata kunci. Fokus kepada kata kunci tersebut dan hubungkan dengan ayat yang lengkap untuk mendapat satu konsep atau maksud nasionalisme. Okay, seterusnya kita lihat ada gambar 7 gambar yang kamu dapat lihat pada paparan infografik ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang pernah memberikan pandangan berkenaan nasionalisme. Kita lihat tokoh yang pertama, Hans Kohn. Okay, kita lihat apa yang Hans Kohn cakap. Nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Kata kunci Hans Kohn adalah kesetiaan kepada negara atau bangsa. Okey. Ini tokoh yang popular ya. Jikalau anda adalah peminat sejarah, maka anda semestinya pernah mendengar nama Profesor William Adolph yang menulis berkenaan nasionalisme. Menurut Profesor William Adolph, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Maksud dia sebelum 1938. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Kata kunci nasionalisme oleh William Adolph adalah kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua tanah Melayu. Okey, tokoh yang ketiga, Datuk On bin Jaafar. Ini adalah ayah kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang ketiga iaitu Tun Hussein On dan datuk kepada Tan Sri Hishamuddin Tun Hussein. Okay, apa yang Datuk On cakap? Kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegak dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegak dan bersatu. Okey, kata kunci di sebalik pandangan Datuk On bin Jaafar berkenaan nasionalisme adalah bangsa yang tegak dan kuat, boleh berdiri sendiri. Okey, seterusnya adalah tokoh yang amat terkenal ya dalam dunia politik tanah air dan juga perjuangan awal, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi, mantan yang dipertua Parti Islam se-Malaysia PAS. Apa pandangan Dr. Burhanuddin? Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Okey, kata kunci nasionalisme oleh Dr. Burhanuddin adalah perjuangan perlu ada persatuan dan perpaduan. Yang kedua, menentang penjajah perlu tertib dan beradab sopan. Dan yang ketiga, merampas kembali hak mutlak bangsa.
Okey, seterusnya tokoh yang kelima, Dr. R. Suntarlingam mengatakan bahawa nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Kata kuncinya adalah fenomena sejagat mengiktiraf hak setiap bangsa untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Okay, seterusnya kita lihat Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid yang mengatakan bahawa nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Dan kuncinya adalah bermula sejak Kesultanan Melayu Melaka itu lagi 1400 Masihi, kesetiaan kepada raja, faham kebangsaan bersifat ketanah Melayuan. Dan pandangan tokoh yang terakhir adalah mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, pakar sejarah atau sejarawan, mengatakan bahawa dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Kata kunci nasionalisme oleh mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim adalah perjuangan orang Melayu mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Okey, itu sahaja beberapa pandangan tokoh serta kata kunci bagi konsep nasionalisme subtopik 2.1. Sedikit kesimpulan ringkas. Nasionalisme mempunyai pelbagai taksiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin. Okay, sekian sahaja tajuk 2.1 maksud nasionalisme, bab 2 kebangkitan nasionalisme. Jika ada manfaat padanya, sudi-sudikanlah untuk berkongsi dengan katakan guru dan murid-murid sejarah tingkat 4. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.